Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga barisan AJK Surau Jumaat Syakirin dan juga muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita lihat mengenai dengan bertepatan dengan ketibaan Maulid Nabi. Maka kita lihat tentang sejarah, sikit tentang sejarah Nabi. Perkara yang pertama saya nak sebutkan pada malam ini mengenai dengan al-ihtifal. Ihtifal ini sambutan menyambut Maulid Nabi. Maka sebenarnya di sana ada dua gambaran. Satu gambaran ulama sepakat mengenai dengan menyambut Maulid Nabi. Satu lagi gambaran ulama berbeza pendapat mengenai dengan menyambut Maulid Nabi. Ulama sepakat menyambut Maulid Nabi ini sekiranya dicampuri dengan perkara-perkara mungkar, perkara maksiat, itu sepakat di kalangan ulama tidak membenarkannya. Contohnya percampuran di antara lelaki dan juga perempuan, ini dari sudut syariat memang dilarang sama sekali. Ataupun menggunakan alat-alat muzik yang diharamkan, yang sebulat suara di kalangan ulama menyatakan alat muzik tersebut contohnya yang bertali tidak dibenarkan. Sekiranya menyambut maulid dengan perkara-perkara ini, maka ulama sepakat melarang. Ataupun di sana menyambut maulid Nabi dengan cara melampau, seolah-olah Nabi ni sebagai Tuhan. Ini juga perkara yang dilarang. Seolah-olah Nabi ni sebagai Rabb, rububiyah ataupun uluhiyah, kita menjadikan dia sebagai Rabb kita. Itu perkara yang dilarang sebulat suara di kalangan ulama. Dan di sana juga ada beberapa gambaran, gambaran yang mana ulama berbeza pendapat. Contohnya seperti mana membaca qasidah, iaitu membaca pujian-pujian kepada Nabi berbentuk nasyid. Ini sebenarnya di sana ada ulama setuju dan juga ulama tak setuju mengenai perkara ini. Kemudian selepas daripada maulid disambut dengan memberi makan kepada manusia, ada jamuan makan. Majoriti di kalangan ulama menyatakan perkara ini sama ada daripada timur ataupun daripada barat, semuanya ulama, majoriti di kalangan ulama mengharuskan perkara ini. Sebahagian di kalangan ulama memakruhkan perkara menyambut maulid ini kerana tidak disambut oleh Nabi dan juga oleh sahabat Nabi, kerana mereka berdalilkan sekiranya perkara ini baik dan juga menjadi sebutan, sudah pasti menjadi rebutan di kalangan sahabat Nabi. Sudah pasti sahabat Nabi akan melakukannya pada setiap tahun. Tapi tak ada riwayat yang menyatakan sahabat-sahabat menyambut maulid Nabi. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang nama Nabi selalunya diiringi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah disertai dengan nama Nabi. Kalau tuan-tuan lihat dalam sembelihan korban sendiri, kalau kita sembelih korban, dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i semua menyatakan disunatkan berselawat kepada Nabi. Sedangkan selawat ni tak ada pun riwayat daripada Nabi yang menyatakan perlu berselawat ketika penyembelihan korban. Tapi dalam kitab fiqh semua sebut disunatkan selawat selepas baca bismillah. Dalil secara umumnya iaitu wa rafa'na laka zikrak, iaitu kami angkat nama kamu bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Taala sebut perkataan redha, perkataan iman, ketaatan, ati' Allah wa ati'ur rasul, fa aminu billahi wa rasulih. Semua nama Allah dalam beberapa kalimah tentang redha, tentang iman, tentang ketaatan, tentang kasih sayang, tentang hijrah, nama Allah akan disusuli selepas itu dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat tentang sedikit perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah dan disambut oleh wanita yang bernama Syifa. Syifa ni bidan yang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang menyusukan Nabi Halimatus Sa'diyah. Yang menjaga Nabi adalah Ummu Aiman. Dan berada bersama dengan Nabi ni
selama Nabi bersama dengan Halimatus Sa'diyah selama 5 tahun. Selepas tu dipindahkan penjagaan ini kepada ibunya. Kemudian ibunya sempat dalam dalam setahun atau 2 tahun. Lepas tu umur Nabi 6 tahun, Nabi telah tidak ada lagi ibunya, iaitu Allah Taala telah mematikan, mewafatkan ibu Nabi, iaitu Aminah. Dan diambil penjagaan menjaga Nabi ini oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah, bagaimana Aminah ibu Nabi bila mana telah melahirkan anak, dia panggil Abdul Muttalib, iaitu ayah Nabi, datuk Nabi, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datang dan sambut, melihat cucu kesayangan dia, sambut. Kemudian ulama menyatakan Abdul Muttalib ini diambil Nabi, dia bawa masuk dalam Kaabah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pemberian ini. Kemudian bila dia keluar, dia berikan anak ini, iaitu cucu dia ini Muhammad, kepada ibunya. Dan kemudian Abdul Muttalib yang mencari ibu yang sesuai untuk Nabi SAW dalam satu riwayat. Kemudian diminta kepada Halimatus Sa'diyah untuk menyusukan Nabi. Sebab menjadi satu tradisi dalam bangsa Arab ini, mereka akan pilih satu kabilah yang mana kabilah yang fasih bahasa Arabnya, yang terkenal untuk disusukan anak tadi. Ada satu kisah yang masyhur mengenai dengan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini dia keluar bersama dengan anak dia, bersama dengan suami dia, untuk mencari anak susuan. Bukan sekadar dia, suami dan juga anaknya, dia juga bersama dengan satu rombongan daripada wanita Bani Sa'ad mencari anak-anak susuan. Dan pada tahun tersebut, nak dijadikan cerita, Allah Ta'ala uji pada tahun tersebut tahun kemarau yang bersangatan. Jadi bila kemarau ini, sudah pasti dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kekurangan makanan. Jadi pada ketika itu Halimatus Sa'diyah keluar bersama dengan keldai seekor dan juga bersama dengan unta seekor. Unta dah tua dah, bergerak pun slow je. Semua rombongan dah sampai ke tempat untuk mengambil anak-anak susuan ni, semua dah sampai. Yang tak sampai lagi Halimatus Sa'diyah. Pada ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Halimatus Sa'diyah ini, anak-anak dia setiap malam menangis kelaparan kerana tak ada makanan dalam musim kemarau yang berpanjangan. Jadi pada ketika itu, bila Halimatus Sa'diyah sampai ke mana? Sampai ke tempat untuk mengambil anak-anak susuan. Semua anak-anak susuan telah diambil, melainkan Nabi SAW yang telah dibiarkan. Sebab apa mereka tak nak ambil Nabi? Kerana Nabi ni anak yatim. Mereka nak ambil anak-anak yang ibu ataupun ayahnya orang kaya. Bila ibu ataupun ayahnya orang kaya, dia boleh bagi lebih, bagi duit lebih, bagi habuan lebih. Jadi bila anak yatim, apa yang boleh bagi? Semua tak nak ambil Nabi, melainkan Halimatus Sa'diyah, dia pun tak nak ambil Nabi. Kemudian dia berbincang, discuss dengan suami dia, dan menjadi satu keaiban bagi orang Arab bila datang satu tempat, dia tak ambil dari tempat tersebut, dia balik dengan tangan kosong. Satu aib di kalangan bangsa Arab. Tak dapat tidak, kena terima juga anak yatim ni, ambil juga. Walaupun dalam hati yang berat, bila Halimatus Sa'diyah mengambil anak ini, iaitu yang bernama Muhammad, bila naik saja, diletak saja di pangkuan Halimatus Sa'diyah, berada di atas tunggangan, maka tunggangan dia daripada slow tadi bergerak cukup laju, mengatasi sahabat-sahabat wanita yang lain, yang mana mereka telah bergerak dahulu tetapi mereka tertinggal kemudian. Jadi mereka sempat bertanya kepada Halimatus Sa'diyah, adakah tunggangan ni tunggangan yang kamu datang tadi? Jadi Halimatus Sa'diyah kata ya. Kemudian bila sampai saja ke rumah, penuh dengan keberkatan, anak ini iaitu Muhammad membawa keberkatan yang begitu banyak, sehingga binatang ternak, kambing Halimatus Sa'diyah bila keluar daripada rumah, keluar waktu pagi, petang dia balik dalam keadaan kenyang, susu penuh. Sehingga jiran-jiran yang lain mengatakan, wahai pengembala, kamu ikut kambing-kambing ini, ikut kambing Halimatus Sa'diyah ke mana dia keluar mencari makanan. Sehingga dia pulang dalam keadaan kekenyangan dan juga susu penuh dalam kantong susu dia.
Jadi ini semua satu kurniaan ataupun satu perkara yang keberkatan yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada Halimatus Sa'diyah dan juga keluarganya, walaupun anaknya setiap malam dalam keadaan kelaparan, tidak ada makanan, tetapi last sekali dengan berkat mengambil bayi yang bernama Muhammad ini, Allah Ta'ala turunkan keberkatan sehingga anak-anaknya dapat berkongsi susu bersama Muhammad atas keberkatan Nabi SAW. Jadi ini serba sedikit mengenai dengan Halimatus Sa'diyah. Kemudian berlaku pembelahan dada Nabi. Dada Nabi telah dibelah sebanyak 4 kali sebelum ketika Isra' Mi'raj. Kemudian ketika mana sebelum menjadi Nabi, sebelum dibangkitkan menjadi Nabi ketika umur 40 tahun, dan ketika kanak-kanak, semuanya 4 kali ulama menyatakan. Kita lihat di sini bagaimana peristiwa yang disebutkan dalam satu riwayat pembelahan dada Nabi ini. Jibril dan juga Mikail dalam satu riwayat menyatakan bersama dengan Jibril, Mikail ada satu malaikat yang lain. Ketika itu Nabi sedang berbaring di Masjidil Haram di Hijri Ismail, dan di antara Nabi ada pakcik yang bernama Hamzah, dan juga di sebelah kirinya Ja'far, anak saudara kepada Nabi. Jadi ada Hamzah, ada Ja'far, ada pakcik dia, ada anak saudara dia. Salah satu di kalangan malaikat menyatakan, khudhu sayyidul qaum al-awsat, ambil yang tengah-tengah, iaitu Nabi. Fahtamiluh hatta ja'u bihi Zamzam. Mereka malaikat ni bawa Nabi sehingga sampai ke tempat air telaga Zamzam. Kemudian mereka baringkan Nabi. Kemudian Jibril telah buat apa yang sepatutnya, belah dada Nabi, belah daripada tengkok ni sampai ke perut, kemudian dibasuh dengan menggunakan air Zamzam dan tidak rasa sakit. Ulama menyatakan tidak rasa sakit dan juga tidak ada setitis darah pun yang keluar. Ini menunjukkan satu perkara yang luar biasa, satu mukjizat yang Allah Ta'ala tunjukkan. Kemudian Jibril berkata kepada Mikail, "I'tini bitistin min ma'i Zamzam." Bawa datang satu besen daripada air Zamzam. Kemudian dia suci hati Nabi. Kemudian dia lapangkan dada Nabi. Ini semua perkara yang tak boleh kita gambarkan dengan akal pemikiran kita, tetapi wajib kita beriman. Kerana perkara ini disebut juga dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim mengenai riwayat Nabi SAW dibelah dadanya. Kemudian kita lihat apa yang dimaksudkan belahan dada ni. Ada yang kata belahan pertama itu adalah untuk membuang darah kotor. Kemudian belahan kedua, ketiga, keempat itu adalah untuk membuang jibiliyat al-bashariyah. Jibiliyat al-bashariyah bermaksud kekotoran jiwa yang ada pada diri manusia. Manusia ini macam mana baik pun pasti ada sifat mazmumah dalam diri, sifat marah, sifat dengki, semua ada. Walaupun dia baik macam mana, itu sifat jibiliyat yang semula jadi. Cuma kita perlu kontrol lah sifat-sifat mazmumah ini, kita perlu kikis, perlu ketepikan. Belahan yang pertama ketika mana Nabi Umar bermain bersama sahabat-sahabat Nabi, kepada ketika itu 3-4 tahun umur Nabi. Pada ketika itu malaikat datang untuk membelah dada Nabi. Belahan tersebut adalah bahagian syaitan. Mana bila dibuang bahagian syaitan, syaitan tidak ada lagi dalam hati Nabi. Dalam Fathul Bari disebutkan, sebahagian di kalangan ulama tidak mengingkari tentang dibelah dada Nabi ini pada malam Lailatul Isra', pada malam Isra' wal Mi'raj. Sebelum Nabi diisra'kan, diperjalankan pada waktu malam, peristiwa Isra' wal Mi'raj, sebahagian di kalangan ulama mengingkari perkara ini. Dia kata tak ada berlaku pembelahan dada. Ketika mana Nabi berumur 4 tahun, pada ketika itu pelbagai riwayat yang menyatakan Nabi bermain dengan kanak-kanak Bani Sa'ad, datang 2 malaikat membelah dada Nabi. Itu sabit dalam pelbagai riwayat. Perkara yang ketiga, sabit juga
pembelahan dada Nabi ini ketika Nabi dibangkitkan menjadi Nabi, seperti mana dirakamkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Ad-Dalail. Dan setiap daripada semua peristiwa-peristiwa ini sudah pasti ada hikmah yang tersembunyi yang Allah Ta'ala saja mengetahui perkara ini. Cuma ulama merungkaikan pada ketika kecil adalah untuk menjaga Nabi daripada syaitan, daripada gangguan syaitan. Dan ketika mana Nabi dibangkitkan menjadi Nabi adalah sebagai satu persediaan untuk menerima wahyu. Ialah bila kita nak menerima wahyu ini, bila Nabi nak terima wahyu bukan perkara kecil. Sampai pernah Nabi berbaring di atas pangkuan isteri Nabi, berpeluh-peluh Nabi, sampai isteri Nabi kata macam gunung berada di atas kaki dia. Nak berkata wahyu satu perkara yang berat. Kadang-kadang dengar seperti deringan loceng yang begitu kuat bingit. Untuk menerima wahyu adalah satu perkara yang berat, perlukan istiadat, persediaan. Jadi persediaan inilah yang dibuat dengan cara membelah dada Nabi, menyucikan segala kekotoran yang ada. Dan berlaku pembelahan dada ketika Isra' wal Mi'raj, sebelum ketika mana Nabi nak naik ke langit. Pada ketika itu adalah persediaan untuk menerima watikah semayang dan juga untuk bermunajat kepada Nabi. Jadi ini menunjukkan kita sebagai orang Islam dalam apa juga situasi perlu ada persediaan. Apa juga persediaan dari segi duit, persediaan dari segi apa-apalah ketika masuk Dewan Peperiksaan atau ketika mana kita nak menyampaikan sesuatu perkara, persediaan perlu dilakukan. Ketika nak semayang perlu dibuat persediaan. Sebab tu Nabi kata datanglah ke masjid dalam keadaan tenang. Alaikum bis sakinah. Datang dalam keadaan tenang. Jangan tergopoh-gopoh imam dah rakaat ketiga ni kelang kabut. Datang dalam keadaan tenang. Walaupun imam rakaat kedua ke rakaat ketiga, tenang. Selagi mana imam tidak tahiyat akhir lagi. Bila tahiyat akhir kena agak laju sikit supaya sempat sembahyang berjemaah bersama imam. Dalam fiqh sirah, Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti menyatakan dibelah dada Nabi ini ketika mana Nabi kanak-kanak bermain bersama Banu Sa'ad, itu adalah dipanggil sebagai irhas. Irhasatun nubuwah. Apa irhas? Irhas satu perkara yang luar biasa sebelum dilantik menjadi Nabi. Kalau sebut mukjizat, perkara luar biasa. Perkara luar biasa yang berlaku ketika menjadi Nabi. Sebelum menjadi Nabi itu dipanggil irhas. Seperti mana tahun kelahiran Nabi adalah tahun Abrahah nak meruntuhkan Kaabah. Bila tahun tersebut Abrahah gagal dalam misi dia untuk meruntuhkan Kaabah, dan itu sebagai petanda irhas, iaitu petanda yang luar biasa akan lahir satu orang manusia yang luar biasa, iaitu Nabi SAW. Kemudian Sa'id Ramadan Al-Buti menyatakan bukanlah hikmah daripada peristiwa ini untuk membuang kekotoran yang ada dalam diri Nabi. Tidak. Dia berdalilkan hikmah berlaku pembelahan dada Nabi ini untuk memberitahu persediaan Nabi untuk menerima wahyu dan juga untuk menyatakan Nabi ini adalah ismah yang Allah Ta'ala pelihara daripada gangguan syaitan, daripada dosa. Semenjak daripada kecil, daripada perkara-perkara luar, dia tak sama seperti pemuda-pemuda luar, suka minum minuman keras, suka berzina. Tidak pada Nabi. Ini menunjukkan perkara luar biasa ini semenjak kecil Nabi dah luar biasa. Dan perkara ini juga menunjukkan, memberitahu kepada kita, Nabi bukan nak membersihkan diri Nabi. Kerana kalau nak bersihkan diri Nabi, dia berhujahkan mana Nabi sebelum ini bukan seorang yang bersih, kotor. Bila Nabi seorang yang tidak baik, bila dibersihkan diri Nabi, hati Nabi, baru Nabi menjadi baik. Sebenarnya tidak. Jadi Sa'id Ramadan Al-Buti menyatakan bukan membersihkan darah yang kotor, tetapi untuk membuat persediaan, persiapan untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku
pembelahan dada Nabi ini adalah khususiat untuk Nabi ataupun tidak, ataupun untuk Nabi-Nabi yang terdahulu juga berlaku perkara yang sama. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menyatakan ini adalah perkara yang khusus untuk Nabi SAW dan tidak berlaku kepada mana-mana Nabi sebelum daripada ini. Pembelahan dada inilah pendapat yang asah, pendapat yang kuat. Sebahagian di kalangan ulama mereka menyatakan berlaku pengulangan pembelahan dada Nabi ini ada yang sabit daripada hadis Nabi. Wa syaqqa sadra ghairihi, pembelahan dada selain daripada Nabi-Nabi sebelum ini yang sabitnya dalam kisah At-Tabut. Tuan-tuan kalau baca dalam Quran ada satu kisah mengenai dengan orang kisah Talut dan juga Jalut. Kalau tuan-tuan baca di sana, tuan-tuan akan dapati ayat wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dhalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Nabi mereka berkata kepada mereka, kepada Bani Israel ini, sesungguhnya ayat mulki, tanda-tanda rajanya, ayyatiyakumut tabut, tabut akan datang kepada kamu. Di dalam tabut ni macam satu peti, di dalamnya ada ketenangan daripada Tuhan kamu. Dalam satu peti itu ada ketenangan daripada Tuhan kamu. Dan juga ada baki-baki, saki-baki barang yang ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa dan juga keluarga Harun, yang mana malaikat bawa peti tersebut. Tongkat Nabi Musa semua dalam tu. Dalam ayat ini, sakinatun min rabbikum, dalam peti tersebut ada sakinah. Sakinah ini dinyatakan dalam peti tersebut ada satu besen daripada emas yang dibasuh menggunakan besen tersebut hati-hati para nabi. Itu yang ditafsirkan. Itu saja yang ada. Kalaulah dinyatakan ada pendapat yang menyatakan nabi-nabi terdahulu juga dibelah dada seperti Nabi SAW. Kemudian pada ketika umur Nabi, kita lihat pada ketika umur Nabi 4 tahun dibelah dada Nabi. Kemudian 6 tahun wafatnya ibu Nabi. Kemudian pada umur Nabi 8 tahun, pada ketika itu kematian siapa? Datuknya yang tercinta, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini ada satu kisah dengan Nabi SAW. Nabi SAW bersama dengan datuknya Abdul Muttalib bin Hashim, dan diletakkan Nabi wa kana yudha'u li Abdul Muttalib firash, dan diletakkan untuk Abdul Muttalib ada tempat khusus untuk satu hamparan. Depan Kaabah ada satu hamparan khusus, tempat VIP untuk Abdul Muttalib. Orang lain tak boleh duduk. Anak-anak dia sendiri pun tak boleh duduk tempat Abdul Muttalib. Pada satu kali datang Nabi SAW, sebab Nabi masih kanak-kanak, baru berumur berapa tahun? 6 ke 8 tahun begitu, 8 tahun. Datuk dia jaga dia umur 8 tahun, masih kanak-kanak, dan dia bermain-main dan duduk di atas hamparan tempat Abdul Muttalib. Pada ketika itu pakcik-pakcik Nabi mereka suruh Nabi ke tepi, jangan duduk tempat hamparannya. Abdul Muttalib melihat perkara ini. Abdul Muttalib kata apa? Da'u ibni fa wallahi innalahu la sya'nan. Abdul Muttalib kata biarkan dia, sesungguhnya budak ini ada satu keistimewaan yang tersendiri. Kemudian Abdul Muttalib ambil sendiri dengan tangan dia, ambil Nabi, duduk bersama dengan dia di hamparan tersebut, dan dia menyapu belakang Nabi dengan tangannya, dan dia berasa gembira di atas kehadiran Nabi bersama dengan dia. Ini adalah kisah mengenai dengan Abdul Muttalib bersama dengan Nabi pada ketika umur Nabi 8 tahun. Ketika umur Nabi 8 tahun ini juga adalah Nabi mengembala kambing.
dalam usia yang cukup muda, Nabi telah diajar untuk mengembala kambing. Bukan sekadar Nabi, sebenarnya Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi juga akan dilatih untuk mengembala kambing. Kerana kambing tak seperti haiwan yang lain. Kalau lembu, mereka balik ke kandang mereka, semua duduk berbaris elok. Kambing ni tidak, satu lari sana, satu lari sini. Sebelum Nabi bertemu dengan manusia yang pelbagai jenis fi'il dan juga ragam, mereka kena bersabar di atas kerenah kambing-kambing ni dulu. Kemudian baru mereka boleh bersabar dengan kerenah manusia. Ini menunjukkan kerenah manusia ni pelik-pelik, seperti mana perangai kambing. Sebab itu mana-mana Nabi sebelum daripada Nabi SAW akan dididik, akan diterbiah dengan mengembala kambing. Bukan satu pekerjaan yang hina, tapi pekerjaan yang mulia. Ini juga satu sunnah mengembala kambing. Cuma tuan-tuan jangan lupa lah, kalau 40 ekor kambing dah kena bayar zakat. Seekor kambing. Umur Nabi 12 tahun, pada ketika itu Nabi dah mulakan bisnes perniagaan dalam usia yang cukup muda lah. Kalau kita baru nak ambil UPSR 12 tahun, Nabi dah bermusafir dengan pakcik dia. Dengan pakcik dia, Nabi bermusafir pergi ke Syam untuk berniaga. Dan Nabi pun umur 20 tahun, Nabi telah berkecimpung dalam peperangan, latihan peperangan, iaitu pada ketika itu Nabi umur 20 tahun dalam peperangan dipanggil peperangan Fijar. Peperangan Fijar ni adalah peperangan antara kabilah dengan kabilah. Pada ketika itu Nabi hanya mengutip anak-anak panah dan beri kepada pakcik Nabi. Pada umur Nabi 25 tahun, pada ketika itu Nabi berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah binti Khuwailid ini telah menguji Nabi dengan menghantar seorang, menghantar Khadijah ini menghantar utusan. Nama dia Maisarah. Maisarah ni bukan perempuan, Maisarah ni adalah laki-laki. Dia Maisarah ini pergi bersama dengan Nabi, melihat bagaimana perniagaan Nabi, bagaimana perangai Nabi, amanah Nabi. Dia sampaikan semuanya, seolah-olah macam spy kepada Khadijah. Dia sampaikan semua kepada Khadijah. Selesai daripada perniagaan tersebut, balik ke Mekah, semua diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Daripada situlah Khadijah menghantar seorang wakil untuk berunding dengan pakcik Nabi mengenai pernikahan dia dengan Nabi SAW. Pada ketika itu umur Nabi 25 tahun, Nabi start berniaga ada umur Nabi 12 tahun. Okey. Nabi berkahwin dengan Khadijah. Nabi tak berkahwin dengan mana-mana isteri, mana-mana perempuan melainkan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu saja itu saja isteri yang melahirkan anak. Antara anak-anak Nabi semua dilahirkan oleh Khadijah, melainkan Ibrahim yang dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah, seorang hamba sebenarnya, seorang hamba yang Raja Mesir Muqawqis hadiahkan kepada Nabi SAW, Maria Al-Qibtiyah. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perkara yang pertama mengenai dengan nasab dan keturunan Nabi. Bila sebut tentang nasab keturunan Nabi, dalam riwayat Imam Muslim dinyatakan innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Antara anak-anak Nabi Ismail ini ada satu nama dipanggil sebagai Kinanah. Anak yang bernama Kinanah dan dijadikan satu kabilah. Dan antara wastafa Quraisyan min Kinanah, dan daripada Kinanah tersebut banyak kabilah-kabilah di bawahnya. Kabilah yang dipilih adalah kabilah Quraisy. Dan daripada kabilah Quraisy itu banyak lagi kabilah-kabilah yang lain di bawahnya, iaitu dipilih kabilah Hashim, Bani Hashim. Dan Nabi SAW adalah daripada kabilah Bani Hashim. Sebenarnya daripada kabilah Quraisy pun sudah menunjukkan satu kemuliaan, satu ketinggian, satu kabilah yang tinggilah. Tetapi bila sebut daripada Bani Hashim, itu lagi tinggi.
Nabi dipulangkan duduk bersama dengan siapa tadi, Halimatus Sa'diyah, sampailah umur Nabi pada ketika itu sempurna 5 tahun. Wa'ida ba'daha ila ummihi wa qad tamma lahu min al-umr 5 sanawat. Cukup 5 tahun dipulangkan kepada ibunya, duduk bersama ibu dia Aminah, umur 6 tahun, sempat dalam setahun lebih kurang, maka dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat itu adalah di mana? Di Abwa. Abwa ini satu tempat di antara Mekah dan juga Madinah. Pada ketika itu ibu Nabi bawa Nabi pergi ziarah pakcik-pakcik sebelah ayah dia. Kemudian dalam perjalanan balik itu dia sakit dan meninggal dunia. Apabila umur Nabi 6 tahun, Aminah pula meninggal, dijaga oleh pakciknya. Pakciknya dijaga datuknya meninggal pada ketika itu umur Nabi 8 tahun dan dijaga oleh pakciknya itu Abu Talib. Kemudian kita lihat lagi bagaimana perjalanan Nabi SAW, perjalanan Nabi ke Syam. Nabi SAW pada ketika mudanya, Nabi mencari rezeki. Nabi tidak enjoy, tidak berseronok, tapi Nabi mencari rezeki. Nabi sibuk dengan mengembala kambing. Tak cukup dengan mengembala kambing, Nabi berniaga lagi. Ini menunjukkan pekerjaan sentiasa kena buat. Walaupun banyak duit, rezeki tetap kena kerja. Sebab kalau manusia ini kalau tak kerja, apa yang dia akan buat, akan terlintas perkara-perkara jahat. Dia akan buat ni, akan buat tu. Jadi bila kerja, dia ada benda yang dia perlu buat. Kuntu ar'a al-ghanam ala qararit li ahli Makkah. Nabi kata aku mengembala kambing untuk penduduk Makkah. Kambing itu penduduk Makkah punya, Nabi yang dia diupah sebagai pengembala. Pernah satu kali kisah Bahira daripada Nabi SAW. Hadis riwayat oleh majoriti di kalangan ulama-ulama sirah, yang telah dikeluarkan dari riwayat ini oleh Imam Tirmizi panjang lebar daripada hadis Abu Musa al-Asy'ari, iaitu menyatakan ahlul kitab di kalangan orang Yahudi, orang Nasrani, di sisi mereka ada pengetahuan, mereka tahu tentang kebangkitan Nabi SAW, dan mereka juga tahu tentang tanda-tanda kelahiran Nabi, tanda-tanda dia seorang Nabi. Ini semua bagaimana mereka tahu, semua telah disebut dalam kitab-kitab mereka, kitab Taurat dan Injil, tentang kebangkitan Nabi, tentang dalil-dalil, tanda-tanda, sifat-sifat Nabi. Semuanya banyak disebutkan dalam kitab mereka. Sebab itu mereka kata, Abdullah bin Salam kata, aku kenal Nabi lebih daripada anak aku sendiri. Sebab anak aku sendiri dalam perut isteri aku tak tahu laki ke perempuan. Tapi Nabi sebelum lahir aku dah tahu dia ini seperti ini, seperti ini. Sebab telah dicatat dalam kitab Taurat dan juga Injil. Kemudian kita lihat, tidak dinafikan kebanyakan di kalangan ahlul kitab, mereka mengingkari tentang kenabian Nabi SAW. Walaupun mereka tahu jelas ditunjukkan dalam kitab mereka, mereka pun tak faham, mereka baca, cuma mereka tidak mahu beriman kepada Nabi SAW atas kedegilan, kedengkian yang ada dalam diri mereka, kerana mereka nak umat Nabi di akhir zaman adalah Nabi daripada bangsa mereka sendiri, bukan daripada bangsa Arab. Apabila Nabi dah meningkat dewasa pada ketika itu, yang memasuk Islam yang bersama dengan Nabi ni ada 30 orang, antara lelaki dan juga perempuan. Ikhtara lahum Rasulullah dar ahadihim. Pada ketika itu bila dah ramai masuk Islam 30 orang, pada ketika itu Nabi kena satu tempat, kena sewa satu tempat untuk hajatil irsyad wa ta'lim, untuk pengajian ataupun untuk ada meeting apa-apa senang. Sebab kita dah ramai ni 30 orang, lelaki dan juga perempuan.
Pada ketika itu Nabi berkumpul di rumah Arqam bin Abi Arqam. Pada ketika itulah terhasilnya dakwah Nabi secara diam-diam di rumah Arqam bin Abi Arqam. Jumlahnya hampir 40 orang, lelaki dan juga Islam telah masuk Islam. Semua di kalangan orang-orang miskin, di kalangan hamba-hamba. Tak ada pun di kalangan orang-orang Quraisy yang tidak ada di kalangan orang-orang Quraisy yang di kalangan orang-orang kaya lah. Okey. Kita lihat pada ketika mana umur Nabi 40 tahun telah diberikan wahyu kepada Nabi SAW. Pada ketika umur Nabi 43 tahun, pada ketika itu kena dakwah secara terang-terangan dakwah. Mana Nabi dibangkit menjadi Nabi umur 40 tahun, umur 43 tahun, dalam masa 3 tahun tu dakwah secara sembunyi-sembunyi, diam-diam. Umur 43 tahun kena berdakwah secara terang-terangan. Umur Nabi 45 tahun pada ketika itu diperintahkan untuk berhijrah ke Habsyah kerana tidak tahan lagi melihat umat Islam yang jumlahnya sedikit ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi perintahkan di sana ada Raja Najasyi di Habsyah, dan raja tersebut raja yang baik, menjaga keperluan rakyat. Dan jadi pada ketika itu Nabi perintahkan mereka untuk berhijrah ke Habsyah. Pada umur Nabi 46 tahun, 45 tahun rombongan pertama, 46 tahun rombongan kedua dihantar ke Habsyah. 47 tahun pada ketika itu diboikot. Tak boleh bernikah, tak boleh berjual beli, tak boleh beri makanan, tak boleh buat apa-apa transaksi dengan Banu Hashim dan juga Banu Muttalib. Pada ketika itulah Abu Lahab ni sepatut duduk sekali situ, tapi Abu Lahab telah murtad sebab dia seorang businessman. Bila businessman ni dia belah sana pun dia, belah sini pun dia. Sebab tuan-tuan, bila tuan-tuan jadi businessman, tuan-tuan kena raikan semua. Parti A pun dia, tuan-tuan sembang parti A, join sekali parti A. Parti B tuan-tuan join sekali. Sebab orang bisnes macam tu. Barulah orang suka dengan dia. Kalau tak, orang tak suka dia lah. Sebab dia cenderung kepada ini. Umur 47 tahun telah diboikot selama 3 tahun. Hanya makan tahun kering je. Umur Nabi 50 tahun, pada ketika itulah satu ujian yang sangat besar kepada Nabi. Sebenarnya pada umur 50 tahun ini satu angka yang besar, 50 tahun. Dan pada ketika itu ujian juga besar. 50 tahun ini telah diwafatkan dua insan kesayangan Nabi, iaitu Khadijah binti Khuwailid dan juga pakcik Nabi iaitu Abu Talib. Dua orang insan ni telah diwafatkan telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada umur Nabi 50 tahun. Tapi sebenarnya tuan-tuan, puan-puan terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ujian yang Allah Taala beri bukan sia-sia. Sudah pasti di sana ada satu hikmah, yang hadiah teristimewa yang Allah Taala nak berikan kepada Nabi SAW, iaitu hadiah Isra wal Mi'raj. Kerana hadiah Isra wal Mi'raj ini adalah hadiah teristimewa yang tak pernah Nabi-Nabi sebelum ini dapat perkara ini, sehingga boleh naik sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat pun tak boleh naik. Satu perkara yang cukup istimewa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Kemudian pada umur Nabi 43 tahun diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Turun ayat Quran, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Ayat ini menyuruh, iaitu dakwah secara terang-terangan, berpaling daripada orang-orang musyrikin dan beri peringatan dulu kepada orang terdekat kepada kamu, kaum keluarga kamu. Berdasarkan ayat Quran ni, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, perintah Allah Ta'ala dakwah secara terang-terangan. Pada ketika itu Nabi naik di atas bukit Safa. Nabi menyeru, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, semua berkumpul. Sebab Nabi panggil. Kemudian Nabi kata, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi.
Kalaulah aku bagi tahu kepada kamu ada tentera berkuda di belakang lembah ini yang akan menyerang kamu, adakah kamu nak benarkan percakapan aku? Mereka apa mereka jawab? Banu Fihr, Banu Adi jawab, ma jarrabna alayka kadhiban. Kami tak pernah dustakan. Kami tak pernah dustakan perkataan kamu. Maka Nabi kata, fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Sesungguhnya aku pemberi peringatan yang jelas kepada kamu, di depan kamu ada azab yang sungguh berat. Maka Abu Lahab kata, tabban laka sairul yaum. Celaka kamu wahai Muhammad sepanjang hari ini. Alihaza jama'atana, adakah kerana ini kamu nak kumpulkan kami semata-mata untuk menyampaikan dakwah ini? Lepas Abu Lahab kata tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, turun ayat Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah dua tangan Abu Lahab. Dalam kisah ini juga menunjukkan kepada kita, orang yang perlu kita dakwah ini adalah orang yang berhampiran dengan kita dulu. Sebahagian orang dia suka dakwah jauh-jauh, tapi orang yang berhampiran, anak isteri, jiran, tetangga semua dia abaikan. Dia nak pergi mengajar jauh-jauh. Jadi perkara seperti ini sebenarnya Quran ataupun hadis ajar kepada kita dakwah orang yang terdekat kepada kita dulu, kaum kerabat kita, kemudian barulah yang jauh, yang jauh, yang jauh. Saya nak menyebutkan satu kisah mengenai dengan bagaimana Abu Talib ini pada ketika umur Nabi 50 tahun telah diwafatkan Abu Talib, dan juga diwafatkan Khadijah binti Khuwailid. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada satu ketika bila mana Nabi SAW telah dakwah secara terang-terangan, pada ketika itu orang-orang kafir tidak berasa selesa, sebab mereka berhujjah Nabi ini mengaibkan Tuhan kami. Nabi halang orang-orang kami untuk menyembah Tuhan kami. Pada ketika itu mereka berazam sungguh-sungguh untuk melawan Nabi, untuk bermusuh dengan Nabi. Kemudian wahadiba ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammuh Abu Talib. Dan pada ketika itu pakcik Nabi Abu Talib berasa kesian terhadap Nabi. Dia jaga Nabi. Dan pada satu hari Nabi SAW ala amrillah mudhiran li amrih, pada satu hari Nabi menzahirkan dakwah dia. Apabila orang Quraisy melihat Nabi ini tak henti-henti mengaibkan Tuhan mereka, pada ketika itu mereka berjumpa dengan Abu Talib. Mereka kata apa? Kami minta kepada kamu wahai Abu Talib, serahkan Nabi kepada kami, serahkan Muhammad kepada Nabi, tetapi kamu tak nak. Masyarijalun min asyrafi Quraisy. Last kali mereka satu rombongan orang-orang Quraisy, pemimpin besar Quraisy datang berjumpa Abu Talib. Mereka kata, ya Abu Talib, inna bana akhik, wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudara kamu ni mengaibkan Tuhan kami, mencaci Tuhan kami, membodohkan orang-orang yang bijak di kalangan kami, menyesatkan nenek moyang kami. Kami beri dua pilihan kepada kamu wahai Abu Talib, sama ada kamu nak halang anak saudara kamu daripada teruskan dakwah, ataupun kamu biar kami uruskan Muhammad. Apa jawapan Abu Talib? Dengan jawapan yang cukup lembut, Abu Talib jawab kepada dia, beri masa kepada aku akan sampaikan perkara ini kepada Muhammad. Kemudian mereka pulang. Kemudian Abu Talib sampaikan kepada Muhammad perkara ini. Tetapi Nabi SAW menyatakan, aku tidak akan berhenti dalam menyampaikan dakwah ini. Sama ada aku mati kerana dakwah ini, ataupun agama akan syiar, agama akan berada di atas, ataupun aku yang mati. Jadi bila dengar saja jawapan daripada anak saudaranya ini, pada ketika itu faba'atha ila Rasulillah faqala lahu ya ibn akhi. Abu Talib kata kepada anak saudaranya, wahai Muhammad, sesungguhnya kaum kamu datang kepada aku, mereka kata seperti ini. Maka pada ketika itu fa'abqi alayya wa ala nafsik wa la tuhammilni min al-amr ma la utiq. Wahai Muhammad, kamu hentikan dakwah
hentikan dakwah supaya mereka tidak membebankan aku dengan perkara-perkara yang susah. Pada ketika itu Nabi SAW menyangka qad bada li ammihi fi bada'un annahu khaziluhu wa muslimu. Dan dalam sangkaan kuat Nabi, pakciknya Abu Talib akan biarkannya, tak beri pertolongan kepada dia atas hasutan orang-orang Quraisy ini. Nabi SAW menyatakan, ya ammi wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr hatta yuzhirahu Allah aw ahlika fih. Kalau matahari letak belah kanan aku, bulan letak belah kiri aku, sehinggalah Allah Ta'ala menangkan agama ini ataupun aku binasa dalam agama ini, aku mati dalam Islam, aku tak akan tinggal dakwah ini. Kemudian pada ketika itu ista'bara Rasulullah, telah mengalir air mata Nabi. Kemudian Nabi bangun, Nabi meninggalkan Abu Talib. Bila Nabi meninggalkan Abu Talib, dalam beberapa langkah meninggalkan Abu Talib panggil, aqbil ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, datang kembali kepada aku. Apa jawapan Abu Talib? Izhab ya ibna akhi faqul ma ahbabta, wahai anak saudara kesayangan aku, kamu katalah, dakwahlah apa yang kamu suka. Demi Allah, la usallimuka li syai'in abadan. Demi Allah wahai Muhammad, aku tidak akan menyerahkan kamu kepada orang kafir Quraisy. Kamu nak dakwah, teruskan dakwah. Sesungguhnya orang-orang Quraisy, mereka tahu Abu Talib pada ketika itu enggan untuk menolong Nabi, untuk enggan masuk Islam, enggan menolong Nabi. Jadi ijma'uhu li firaqihim fi dhalika wa adawatihim masyaw ilaih bi Umarah. Dan pada ketika itu mereka ada satu pilihan yang lain. Apa pilihan mereka? Mereka pergi kepada Abu Talib. Mereka kata, wahai Abu Talib, sekarang ni kita deal, kita buat satu pertukaran. Kamu ambil Umarah bin Mughirah. Mereka kata, wahai Abu Talib, ini adalah Umarah bin Al-Walid, seorang lelaki yang kuat di kalangan orang Quraisy, lelaki yang handsome. Kamu ambil dia, kamu jaga dia, dia boleh tolong kamu. Dan kamu serahkan kepada kami anak saudara kamu Muhammad ini, wa aslim ilaina ibna akhik wa farraqa jama'ata qaumika, kerana dia telah membodohkan orang-orang bijak di kalangan kami. Apa jawapan Abu Talib? Abu Talib kata, wallahi la bi'sa ma tasumunani, demi Allah pertukaran ini pertukaran yang cukup jelek. Sebab apa? Atu'tuni ibnakum aghzuhu lakum ma'atikum ibni taqtulunah. Adakah kamu tukar Umarah bin Walid dengan Muhammad ini? Aku beri Muhammad, kamu beri Umarah. Kamu beri Umarah, aku kena bagi makan dekat dia, aku kena keluar duit untuk dia, untuk kena jaga dia. Tapi aku serahkan kamu Muhammad, serahkan Muhammad kepada kamu, kamu bunuh dia. Wallahi ma la yakunu abadan. Demi Allah, aku tak akan serah, aku tak akan redha, tidak akan terima rundingan ini. Mut'im bin Adi menyatakan, wallahi ya Abu Talib, wahai Abu Talib, laqad ansafaka qaumuk, sesungguhnya kaum kamu ni dah berlaku adil lah kepada kamu ni, dah berlaku adil. Wajahadu ala takhallus mimma takrahuhu, mereka tak suka. Apa yang tak suka? Tak suka terhadap apa yang Muhammad telah lakukan kepada mereka. Jadi inilah kita panggil bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Talib menjaga Nabi SAW dan tidak memberi sedikit pun peluang, walaupun tak masuk Islam, tapi dia sebab tak masuk Islam, dia kena terima azab juga, siksaan. Dan siksaan paling ringan, iaitu diberi dipakai selipar ataupun kasut dari bara api. Itu pernah mengelegak otak dia, dan dia menyangkakan itu azab yang paling berat. Sebenarnya tidak, itu azab paling ringan. Okey, kemudian anak Nabi ini seperti mana yang kita tahu, ada berapa orang? Ada 7 orang, 3 orang laki-laki dan juga 4 orang perempuan. Anak laki-laki semua wafat waktu kecil, semua mati waktu kecil laki-laki. Yang berbakinya perempuan ni sehingga Nabi wafat dan
Fatimah radhiyallahu taala anha 6 bulan selepas itu dia wafat, selepas kewafatan Nabi. Cucu Nabi semua ada 7 orang. Daripada Fatimah dengan Sayyidina Ali lahirnya 5 orang cucu, iaitu Hasan, Husain, Muhsin dan juga Zainab dan Ummu Kulsum. Dan melalui Abu As dan juga Zainab ada 2 orang cucu, iaitu Umamah dan juga yang bernama Sayyidina Ali. Ali ini adalah cucu Nabi, Ali menantu Nabi, Ali juga cucu Nabi. Sama Zainab lah. Zainab ini isteri Nabi, 2 orang Zainab. Kemudian anak Nabi pun ada Zainab, cucu Nabi pun ada Zainab. Saya kira cukup sekadar itu dulu pengajian kita mengenai dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya baca sekali lalu aja, iaitu sampai umur Nabi 50 tahun wafat Khadijah dan juga Abu Talib. 51 tahun hadiah istimewa Allah Taala berikan kepada Nabi Isra wal Mi'raj. Kemudian umur Nabi 52 tahun Nabi buat bai'atul Aqabah yang pertama. Pada ketika itu bilangannya sedikit, ada 12 orang je lelaki-lelaki. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah lebih kurang 12 atau 14 hari, lebih kurang lebih kurang 12 atau 14 hari perjalanan Nabi pada Mekah ke Madinah dengan Abu Bakar. 53 tahun umur Nabi pada ketika itu. Kemudian umur 54 tahun pada ketika itu berlaku peperangan pertama, iaitu peperangan Badar, dan juga peperangan dengan orang Yahudi, iaitu peperangan Banu Qainuqa. Banu Qainuqa salah satu daripada bangsa Yahudi. 55 tahun adalah peperangan Uhud yang berlaku tahun ke-3 Hijrah. 56 tahun umur Nabi pada ketika itu, tahun yang ke-4 Hijrah. 4 tahun Nabi berhijrah ke Madinah, berlaku peperangan dengan Yahudi juga, peperangan Banu Nadir. Kemudian umur Nabi 57 tahun pada ketika itu peperangan Ahzab, dan juga peperangan dengan orang Yahudi juga, Yahudi Banu Quraidah. Umur Nabi 58 tahun berlaku Sulh Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Kemudian umur Nabi 59 tahun berlaku peperangan Khaybar, dan juga Nabi melaksanakan umrah sebab Sulh Hudaibiyah tak boleh disekat untuk melaksanakan, tak diberi visa umrah. Umur Nabi 59 tahun yang ke-7 Hijrah, Nabi boleh qada umrah yang Nabi tak buat pada tahun yang lalu. Umur Nabi 60 tahun pada ketika itu peperangan Mu'tah, peperangan Hunain, Fathu Makkah, semua pada tahun ke-8 Hijrah. 3 peperangan Mu'tah, peperangan Hunain, peperangan Fathu Makkah. Umur Nabi 60 tahun yang pada tahun ke-8 Hijrah. Tahun yang ke-9 Hijrah, umur Nabi 61 tahun. Itulah peperangan yang terakhir Nabi, iaitu peperangan Tabuk, peperangan yang cukup getir, sehingga ada sahabat meminum air kencing unta, tak ada minuman dah, cuaca terlampau panas. Peperangan yang terakhir, dan juga peperangan yang jauh daripada Mekah, dan juga peperangan yang cukup getir. Kemudian umur Nabi 60 tahun Hajjatul Wada' yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, dan pada tahun ini telah diwafatkan anak Nabi. Mengikut satu riwayat, anak Nabi Nabi Ibrahim. Hajjatul Wada', haji yang terakhir, 63 tahun. Intaqala ila rafiqil a'la, Nabi telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada umur 63 tahun diwafatkan Nabi, dan ditanam Nabi ini dikebumikan di mana Nabi wafat. Nabi wafat di pangkuan Aisyah, di rumah Aisyah, dan Nabi ditanam di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada saya dan kepada tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.